Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli dan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, seterusnya tuan-tuan perempuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dah berada pada hari yang ke-9 di bulan Ramadan. Sudah 9 hari sudah kita puasa. Malam ni malam yang ke-10. Tak lama lagi dah kaya dah. Seronok. Sahabat-sahabat dulu, tuan-tuan dan puan-puan, bila dekat nak raya, mereka mengabak. Tahu mengabak? Nangis. Meraung. Kenapa? Kerana dah hilang segala fadilat Ramadan tu. Habis. Tinggal macam biasa aja. Ramadan ni janji jangan buat dosa dah. Jangan buat dosa, cukup dah. Semua jadi ibadah. Mengeluh pun jadi ibadah tau. Cuma di waktu-waktu yang harus lah. Jangan waktu yang makruh tu. Tu tak dapat. Jadi dosa pula. Kata Nabi apa? Naumu shaimi ibadatun. Tidur orang yang puasa itu adalah ibadah. Dah tidur tu, mengeluh. Nak kau keluar air dia basi. Tapi dikira sebagai ibadah. Dikira sebagai baca Quran. Macam dia baca Quran. Macam dia selawat. Macam dia zikir dan sebagainya. Wasamtuhu tasbihun, dan diamnya adalah seperti orang bertasbih. Diam aja, menong aja. Dapat pahala orang bertasbih. Tahu tasbih? Bukan tasbih yang kita bilang tu yang ini apa nama? Ini biji tasbih. Sebut itu apa? Subhanallah, subhanallah. Pahala. Sekali dia sebut subhanallah tu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Tak salah. Itu dah. Kalau dia diam ni tak sebut. Dapat pahala memenuhi langit dan bumi macam orang bertasbih. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalan-amalannya digandakan lebih pahalanya. Buat benda sunat dapat pahala wajib.
Faham ke ni? Buat benda sunat, pahalanya pahala wajib. Buat benda yang wajib, digandakan pahalanya 70 kali ganda. Yang kita mengaji pagi ni wajib ke sunat? Jawabnya, jawab. Wajib ke sunat? Wajib. Kalau pahala sebanyak itu 70 kali ganda. Hebat kan? Wa amaluhu mudha'afun. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya dimustajabkan. Rasulullah ajar apa doa nak baca bulan Ramadan ni? Semasa bulan tarawih ada doanya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau adalah pengampun yang maha mulia. Kamu seronok penuh ampun pada dosa-dosa hamba kamu. Kau dah seronok penuh ampun pada dosa kami. Fa'fu anna, ampun pada kami. Rasulullah ajar tu. Wa dhunubuhu maghfirun, dan dosa-dosanya diampunkan. Tidak kata nak dosa diampun. Siapa tanda angkat tangan? Tanda nak gambar orang tanda. Atau ada orang tak dosa? Ini ngomong ada orang tak dosa. Belum ada tak dosa. Ada yang dosa kan? Ini ada yang tak dosa. Semua berdosa. Semua berdosa belaka ya. Ma min adamiyyin illa walahu dzunub, kata Nabi. Tidak ada beranak Adam melainkan adalah dosa-dosanya. Sebab itu sahabat-sahabat dulu atau salafus soleh, orang dulu-dulu yang majoriti yang kesemuanya ataupun kebanyakannya soleh-soleh belaka. Kalau perempuan solehah, mereka menangis bila dekat nak raya. Kita dekat nak raya seronok, gembira. Kenapa? Dapat kasut baru, dapat baju baru, anak balik, dapat jumpa dengan mak kalau dia jadi anak. Seronok kan? Teringat ketupat, teringat lemang, teringat kadang stok. Seronok. Tapi sahabat-sahabat dulu menangis tau bila dekat nak raya. Itu bezanya antara salafus soleh dan kita sekarang ni. Baik. Minggu sudah kita dah baca. Lepas mayang subuh, apa nak buat? Wirid dulu. Cik Imam dengar je dulu. Wirid dulu. Baca dulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kita baca Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhilah kami daripada api neraka 7 kali. Kerana neraka ada berapa? Neraka ada berapa? 7. Lepas tu baca, dan 7 kali itu baca apa? Allahumma antas salam, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai habis ya. Lepas tu baca Fatihah. Lepas tu baca ayatul kursi. Lepas tu baca amanar rasul. Sampai habis. Sampai fansurna alal qaumil kafirin. Lepas tu ucapkan subhanallah. Baca apa dulu? Mula sebelum itu baca qul Allah dulu. Qul Allah sekali. Qul a'udzu birabbil falaq sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Fatihah sekali. Apa tu baru Cik Imam buat afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Baca tahlil. Lepas subuh tu jangan terus keluar je mencari batu canai dulu. Cari bihun dulu, cari nasi lemak dulu, jangan tu. Beres dulu, habis tu. Lepas tu baru tahlil. Berapa kali? 100 kali. Paling komannya 100 kali. Apa kalau ikut kitabnya saya baca tu 300 kali. Kalau orang Sufi orang, kalau orang Sufi. Kalau orang Sufi berapa baca? 12,000 kali. Tak ada sampai saya pun tak lalu 12,000 kali tu. Tapi kalau 100 kali lalu lah. Habis tu baru doa. Lepas doa ada ayat 10. Ini dah kita baca dulu ni. Ayat 10 ya. Lepas ayat 10 dah habis tu, baru keluar. Mencari roti canai, mencari bihun goreng, mencari apa lagi? Nasi lemak. Mencari apa? Mi goreng dan sebagainya. Kemudian cari, dah lepas minum pagi, dah lepas sarapan tu apa buat? Cari mana ada majlis ilmu.
minggu sudah kita dah baca ilmu, majlis ilmu ya. Cari. Mana ada orang ngaji? Waktu duha. Pukul 10 ke pukul 9 kan, cari macam ilmu. Tapi ilmu itu biar ilmu yang memberi manfaat. Biar ilmu yang memberi manfaat. Tanda nak kita baca dulu. 6 tandanya. Ingat ke mana? Minggu sudah kita baca tu. 6 tanda ilmu yang memberi manfaat. Yang pertama, lagi dia banyak ilmu, lagi dia takut kena Allah Taala. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Yang ketiga, lebih gemar dia kepada akhirat berbanding dengan dunia. Yang keempat, dia tahu kelemahan, kecacatan, kekurangan dirinya sendiri. Yang kelima, dia sedar tipu daya syaitan. Macam mana? Kalau syaitan bukan suka kita ngaji ni, dia tahu. Dan yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang membatalkan ibadahnya. Kalau dapat pahala. Itu 6 tanda ilmu yang memberi manfaat. Contohnya membuat ilmu ada 3 cara. Ada 3 benda, 3 jenis. Yang pertama, ilmu yang memberi manfaat, iaitu yang kita cari. Yang kedua, ilmu yang memberi mudarat. Apa mudarat? Mendatangkan kerosakan, kebinasaan. Ilmu juga. Ilmu mencuri. Binasa tak? Ilmu mencuri binasa ke manfaat? Binasa. Mencuri itu hukumnya apa? Haram. Bila haram, apa jadi? Tak buat, apa buat? Apa jadinya? Dah mati. Mati bawa dosa mencuri macam. Masuk neraka lah. Itu ilmu yang memberi mudarat. Yang ketiga, ilmu yang sia-sia. Sia-sia, dosa beda, pahala beda. Tapi apa? Membuang masa aja. Itu namanya sia-sia. Contoh apa? Main seremban. Main seremban tu sia-sia je, buang masa je. Apa dia kemahiran main seremban ni? Malu orang Melayu je. Nak nyampuh hati dua je. Ya tak? Tak pernah main seremban ke mana? Gundunya ada berapa? 7 aja. Nak campur 7 campur 7 atas 7 dah tak tahu lagi lah. Duduk orang lagi. Lagi apa? Sia-sia. Main game. Apa game? Main handphone. Ya, sia-sia. Ada game dalam handphone tu. Katakanlah bukan zaman handphone. Zaman perempuan dulu mana ada handphone. Masa budak-budak tu. Sekarang ada lah. Apa yang sia-sia? Main congkak. Main congkak. Apa kemahiran je main congkak? Buang masa je. Lagi apa? Main dam. Main dam tu sia-sia. Bukan ada kemahiran apa-apa. Orang suka main dam ni, dia suka menghina pagi tau. Belum naik haji dia makan tu satu. Tak tahu nak. Dah naik haji tu dah. Tamak nak pagi tu. Depan makan, belakang makan, lompat-lompat makan, kiri makan, kanan makan. Itu main dam ya. Dulu apa? Orang dulu masa budak tu. Main apa? Main galau panjang. Tahu galau panjang? Itu semua sisi belaka tu. Nak menuntut ilmu, juga ilmu yang memberi manfaat. Okey, habis dah. Itu dah kita baca apa ni? Minggu sudah. Lepas itu apa nak buat? Ada lagi masa. Dah lepas mengaji itu ada lagi masa. Macam kita lepas ngaji ada lagi masa. Apa nak buat? Kita baca begini ya. Ini yang baca begini ya. Iaitu yang kedua. Kita dah menuntut ilmu dah. Yang kedua. Mana kedua yang kedua ni? Yang kedua, kata ini kesal apa yang lupa. Apa? 72 ya, boleh salah. Saya 74. Perkara yang kedua ya. Perkara yang kedua, bahawa engkau tidak kuasa menghasilkan ilmu.
Tak ada majlis ilmu, tak ada masjid, tak ada surau, tak ada sekolah, tak ada dewan, tak ada majlis ilmu. Menghasilkan yang bersifat yang bermanfaat. Tak ada ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu ada, tapi ilmu mengumpat orang, ilmu mengumpat pemimpin, mengumpat menteri, itu aja ada. Jadi tak ada ilmu yang memberi manfaat. Cuma ada ilmu-ilmu yang tak guna aja, ilmu main seremban, ilmu main congkak, tak ada apa-apa dah. Tak ada. Kalau ilmu yang bermanfaat, apa sempurna ilmu menjahit, manfaat tak menjahit? Perempuan, ilmu menjahit manfaat ke tak? Manfaat dah. Atau ilmu memasak, manfaat tak? Manfaat dah. Ini tak ada, lalu tak ada. Apa tak ada? Ilmu belajar bahasa Arab, lagi apa? Ilmu bahasa dan sebagainya. Itu kalau tak ada, apa nak buat? Itu yang kedua ya. Bahawa engkau tiada kuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, tetapi engkau kuasa berbuat ibadat. Buat ibadat sendiri. Seperti apa? Berzikir, banyak zikir. Sebut nama Allah. Zikir yang paling afdal dia menyebut kalimah la ilaha illallah. Tahu zikir? Zikir terusnya ingat. Ingat siapa? Ingat Allah lah. Kerana Allah yang menjadikan kita. Jadi banyak zikir. Sebut nama Allah tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau apa sajalah sebut nama Allah. Apa saja zikir ya. Seperti berzikir. Yang seperti berzikir, iaitu membaca Quran. Itu zikir itu baca Quran. Baca Quran itu kalau boleh biarlah berkumpulan. Siapa yang pandai baca Quran, ajar mereka yang kurang pandai. Ada dah ustazah-ustazah pandai Quran di kampung masjid ni? Apa tak adanya? Ngajar. Kerana sebaik-baik manusia kata Nabi ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu sebaik-baik kamu. Ajar Al-Quran. Lepas subuh tu, memang ajar. Tu bila aja. So ada majlis apa? Majlis ilmu, majlis baca Quran, ada tadarus Al-Quran namanya ya. Baca lalu. Itu dah. Itu zikir itu. Berzikir, seperti membaca Al-Quran, bertasbih. Tasbih apa? Buat apa? Subhanallah, subhanallah itu tasbih ya. Dan semayang sunat macam-macam. Waktu ini ada tak semayang sunatnya? Contoh nombor 4, waktu ini ada tak semayang sunat yang boleh kita buat? Semayang apa? Semayang duha. Baik? Semayang hajat. Okey? Tasbih boleh tak? Semayang tasbih? Boleh. Dia bukan waktu haram ya. Semayang tasbih boleh, semayang duha boleh, semayang hajat boleh. Lagi apa? Semayang taubat boleh. Macam-macam boleh buat. Yang tak betulnya tak buat. Sembang dia anu. Nampak anu. Nampak yang hasnul tu Nampak hasnul. Itu yang tak betulnya. Boleh semayang. Itu memang disuruh ya. Itu dia. Semayang ya. Gunakan itu untuk beribadah. Yang baca Quran, bertasbih dan semayang, maka ini adalah daripada adalah darjat, bukan apa, darjat yang orang yang abid, orang yang rajin beribadat dipanggil abid. Kalau perempuan, kalau lelaki dipanggil abid, kalau perempuan dipanggil apa? Abidah. Tahu abidah?
Dia ada ta marbutah tu. Ain, alif, ba, dal, ta marbutah. Namanya abidah. Itu tanda perempuan tu. Ada tak orang lelaki nama Jamil? Ada tak Jamil? Perempuan apa? Jamilah. Ada orang lelaki nama Hamid? Perempuan? Hamidah. Betul tak? Dia Hamid, Hamidah. Jamil, Jamilah. Kamil, Kamilah. Itu orang perempuan ya. Itu Abid, Abidah. Jadi jadilah dia darjat orang abid, orang yang suka beribadat. Dan cara hidup orang yang soleh. Kalau orang lelaki mungkin soleh, kalau perempuan solehah. Dengan cara ini engkau dapat juga tergolong dalam kumpulan orang yang beruntung. Beruntunglah kalau zikir tu. Ya, subhanallah, subhanallah. Ada 4 kalimah kata Nabi. Ringan di bibir tapi berat pada timbangan di akhirat besok. Apa tu ringan di bibir? Senang dia nyebutnya, tak ada berpensan nyebutnya. Apa dia kalimahnya? 4 kalimah. Yang pertama subhanallah. Yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga la ilaha illallah. Yang keempat Allahu akbar. Sekali lagi. Yang pertama apa? Subhanallah. Yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga la ilaha illallah. Yang keempat Allahu akbar. 4 kalimah ni kata Nabi ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Kenapa? Pahalanya berat no. Esok di akhirat esok ada dating tu nimbang pahala dan dosa. Nak berat dosa ke nak berat pahala? Dia tak berat pahala, tak nak berat dosa. Kalau berat dosa macam masuk neraka dulu lah. Kalau berat pahala dapat keredaan Allah. Cuba baca surah Al-Qari'ah dekat nak ngambil apa ujungnya? Fa amma man saqulat mawazinuh sambung fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Apa pun Allah redha. Nak masuk syurga Allah redha. Nak mahligai syurga Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak pakaian syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Di syurga ada kenderaan tak? Ada kenaikan tak? Ada motor tak? Ada. Ada motor tak? Ada kereta api tak? Ada kapal terbang tak? Semua ada ya. Allah redha. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam syurga itu Allah sediakan ada 99% lagi nikmat. Semua nikmat Allah ada 100% tau. 99% Allah sediakan di syurga. Yang di dunia ni berapa peratus? Berapa peratus? 1%. Yang kerja pokok-pokok dalam dunia ni 1% je. Jenis makanan 1% je dalam dunia. Di syurga tu tak tentu 99% lah. Semua ada dalam dunia ni pun tak terkira makannya. Ada tom jam, ada nasi papri, ada nasi goreng, ada nasi apa? Nasi minyak, ada nasi udang panas, ada nasi Arab, ya kedah. Di dunia itu pun tak sebilang. Di syurga tu lagi tak sebilang. Mana 99%. Siapa tanda angkat tangan? Siapa tanda syurga angkat tangan? Saya nak angkat kampung orang tanda ni. Itu dia syurga ya. Sebab itu kita kena sebut tadi 4 kalimah tadi. Subhanallah lagi, alhamdulillah lagi, la ilaha illallah lagi, Allahu akbar. Nak nyanyi boleh nyanyi dah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
Bila nampak tu? Ya, bila-bila. Sekarang apa ni? Entah nak balik kan? Tengah ramai tu. Apa salah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Tak salah. Sampai senang kan? Jadi lepas ni buatlah. Dengan ramai-ramai tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dapat hiburan. Pahala pun dapat. Kalau lain daripada itu, dapat hiburan aja lah. Pahala pun dapat. Kalau dia nyanyi Hindustan, dapat apa? Ya ho jang kali cahaya dapat apa? Tentara membantu dapat apa? Dapat hiburan aja lah. Tambah kalau ngajak orang bermaksiat lagi dapat dosa saja. Nyanyi dia ngajak orang maksiat. Mari kita menari dapat dosa. Mari kita berjoget lambah dapat dosa. Ngajak orang bermaksiat. Kalau tidak ada yang punya, mari kita jalan bersama. Amboi hamba dapat dosa. Tapi kalau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dapat apa? Pahala, dapat hiburan mendapat. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dapat pahala tak? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Dapat pahala lagi. Banyak hiburan. Yang ini lagi semua hafal. Siapa tak hafal angkat tangan? Ya Allah, 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 ya Allah. Siapa tak hafal angkat tangan? Sebab dalam Islam ni ada hiburan, ada. Bukan Islam tu melengkapi segenap aspek kehidupan, semua ada dalam Islam. Jadi itu dia. Banyak semua itu ya. Itu yang kedua tadi ya. Banyak ibadah. Dan cara hidup orang yang soleh. Dengan cara ini engkau dapat juga tergolong dalam kumpulan orang yang beruntung. Sudah mati tu nak untung ke nak rugi? Nak untung ke nak rugi? Kalau untung ke mana? Syurga. Kalau rugi ke mana? Neraka. Neraka ada berapa? 7. Syurga ada berapa? Syurga ada berapa? 8. Neraka ada berapa? 7. Apa nama neraka tersebut? Udah mencari nota. Mana nota aku ni? Neraka tersebut nama neraka. Yang pertama? Sudah tak tahu. Yang pertama apa? Jahannam. Sebut. Jahannam tak betul? Jahannam. Ada sabdu pada nun ya. Jahannam. Yang kedua? Jim juga apa? Yang kedua? Jim je. 2 jim, 2 sin, 2 ha. Jim apa? Jahannam. Nombor 2 apa? Jahim. Sebut. Jahim. Latarawunnal jahim. Ada orang nama ayat tu? Summa latarawunnaha ainal yaqin. Itu nama neraka tu jahim ya. Yang ketiga betul tadi, yang tadi apa? Yang sebut tadi. Saqar. Untuk orang tak sembahyang. Ada neraka namanya saqar. Ma salakakum fi saqar, kata Allah. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Berkata mereka, kami terdiri pada orang yang tak sembahyang. Itu saqar. Yang keempat? Apa? Wil bukan nama neraka. Wil tu neraka tapi bukan nama rasmi neraka. Wil tu lain, nanti saya dah habiskan. Mengapa? Saqar. Yang keempat? Sa'ir. Sebut sa'ir. Bukan syair ya. Sa'ir.
Sa'ira. Namanya sa'ir. Itu nombor 4. Dia coba mereka yang menerima kitabnya cucuk dada dengan tangan kiri, tombol ke belakang, ambil kitab amal dari belakang ni. Tahu dari saya belakang tu kenapa dah? Ambil kitab belakang. Ini Allah khabar ni. Bukan main-main ni. Allah khabar. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Itu kelihatan kanan. Wa amma man utiya kitabahu wara dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku. Jerit dia. Celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan dimasukkan neraka bernama Sa'ir. Itu Sa'ir ya. Bukan Sa'ir, Sa'ir itu nyanyi. Ada seorang perempuan muda duduk di kampung masjid, naik kuda, cantik. Itu Sa'ir. Ini Sa'ir, sin ya. Itu Sa'ir. Yang kelima apa? Hawiyah. Khutamah dulu ya. Betul bawah Hawiyah. Khutamah dulu. Yang kelima khutamah. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Bahkan dia akan dimasukkan dalam neraka bernama khutamah. Yang keenam baru tadi apa? Hawiyah. Yang keenam apa? Hawiyah. Iaitu barang siapa ringan timbangan kebajikannya, paling sikit ringan yang banyak dosa berat, paling ringan. Sikit pahalanya. Tuan tengok. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, maka maknya adalah hawiyah. Siapa nak makan hawiyah? Kata hawiyah jadi mak dia. Mak dengan anak apa buat dia mak? Contohnya berbuat mak dengan anak apa buat dia mak? Dia kata pernah jadi anak kan? Yang ini tak ada panak kan? Ada anak apa buatnya? Apa buat dia anak? Topuk-topuknya lagi apa? Peluk-peluknya lagi apa? Cium-ciumnya, betul? Lambung-lambungnya, cemang-cemangnya. Iya keda, mak dengan anak. Tapi itu yang nopuknya, yang nimangnya, yang lambung-lambungnya, cium dia, yang memeluk itu ialah hawiyah. Hawiyah itu apa? Wa ma adraka ma ya. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Jawab apa? Narun hawiyah. Api neraka yang bersangat nyala. Itu namanya hawiyah. Tak benar? Macam itulah beremakan hawiyah. Itu 6. Yang 7 namanya lawa. Itu satu je lam, satu je. 2 jim, 2 sin, 2 ha, 2 1 lam. Itu 7 neraka. Lawa. Kalla innaha lawa. Ada satu ayat Quran dan bunyinya kalla innaha lawa. Ada 7 neraka. Nak yang mana? Sebut nak yang mana? Neraka tadi 7 ni. Nak yang mana? Mana nak? Pilih satu. Jahannam tu benar? Jahannam tu benar? Mana yang benar? Okey. Syurga ada berapa? 8. Sebut nama syurga. Yang pertama Firdaus, pandai. Betul. Yang kedua? Udah. Satu je tak boleh. 1/8 mana dulu deh? Apa lagi? Jahil. Naim. Bagus. Itu susunan tak betul. Tak boleh. Mula-mula namanya Firdaus. Yang kedua namanya apa? Ma'wa. Sebab betul ya, Ma'wa. Jangan Ma'wa tak betul. Ma'wa kan? Ma'wa kan? Ma'wa kan? Girlfriend. Kawan perempuan.
Dia namanya makwa. Tak betul tu. Dia nak makwa macam Kedah. Makwa apa tak betul? Makwa apa? Makwa apa? Mak saudara. Saya sini tu ada makwa. Isteri kepada Kuala Penjan tu. Ada kenal Kuala Penjan tak? Isteri dia tu kami lawan dia makwa. Tak betul. Yang betulnya makwa. Makwa. Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Itu nombor 2 namanya ma'wa. Yang ketiga namanya apa? Darussalam. Tadi saya silap. Nombor 2 itu betul jannatul adnin. Jannatul adnin. Yang ketiga baru ma'wa. Yang keempat baru darussalam. Yang kelima yang disebut tadi apa? Naim. Penuh nikmat. Yang kelima, yang keenam khuld. Kholam dal khuldi kekal. Mudianya kekal, cantiknya kekal, hebatnya kekal, semua macam apa? Khuldi bahagianya kekal, keseronokannya kekal. Yang tujuh namanya jalal. Darul jalal. Artinya agung, semuanya agung belaka, nombor 1 belaka. Dan yang ke-8 namanya Qaror, Qaf, Ra, Alif, Ra. Ini 8 syurga. Mana dah? Nak tanya perempuan. Mana dah? 8 syurga. Pandai ya. Maksudnya semua dah. Ya ke dah? Kita di syurga besok apa lama? Berapa tahun? Berapa tahun? Selama-lamanya. Sampai bila-bila. Jadi kejap-kejap pergi Darussalam, kejap-kejap pergi Jannatul Naim, kejap pergi Darul Ma'wa, Jannatul Ma'wa, kejap-kejap pergi Jannatul Khuld dan sebagainya. Itu syurga. Jadi kalau tak nak pergi, masuk syurga. Nak masuk syurga tuan-tuan dan puan-puan, syaratnya ada berapa? Sekali lagi, nak masuk syurga syaratnya ada berapa? Berdiam mereka. Tak kita nak syurga ni. Syarat ada berapa? Berapa? Banyak. Tengok jari saya. Banyak ke? Banyak ke sikit? Syaratnya ada berapa? 2. Yang pertama beriman. Yang kedua beramal soleh. Itu 2 aja. Beriman dan beramal soleh. Dapatlah syurga. Senang ke susah? Tuan-tuan dan perempuan, senang ke susah? Dah tak jawab. Senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Nyebutnya senang. Nak mengamal senang. Beriman tu percayakan rukun iman yang 6 tu. Rukun iman dia berapa? 6. Percaya betul. Berapa peratus? Berapa banyak nak percaya? Sikit-sikit dah saja. Berapa banyak? 100%. Dia percaya betul-betul. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab, percayakan hari kiamat, percayakan qadar dan qada. 6 rukun iman tu. Percaya betul-betul. Yang kedua apa? Amal soleh. Amal soleh. Kita buat tu beliau soleh maka. Bila beriman dan amal soleh, bolehlah dapat syurga. Allah janji dalam Quran banyak tu. Walladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itu yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Tak nak? Tak nak kan? Dah diam. Ada? Tak ada jawab pun? Nak ke tak nak? Nak. Kekal dalam syurga tu selama-lamanya. Dan syaratnya beriman dan beramal soleh. Itu dia. Yang kedua tadi dengan cara ini engkau dapat juga tergolong dalam kumpulan orang-orang yang beruntung. Orang beruntung itu masuk syurga lah. Kemudian dah habis. Yang kedua dah habis.
Ada 4 perkara dalam lepas kita subuh ni. Apa nak buat ya? Aktivitinya. Yang ketiga, apa nak buat? Udah ngaji udah, wirid udah, semayang udah, zikir udah, apa nak buat lagi? Dan perkara yang ketiga bahawa engkau membuat sebarang pekerjaan. Yang ketiga ya. Pekerjaan yang dapat memberi kebaikan pada orang-orang Islam. Kalau boleh tengok kampung ni ada orang miskin, apa buat? Bantu dia dalam kehidupan. Ada dah orang rumah ni dah bocor atapnya, apa buat? Baikkan atapnya. Tak faham ni. Tengok keliling, ada orang yang bersuka ni dah pancat, apa buat? Sampai balik pancat itu. Buat apa? Kebaikan kepada manusia lain. Orang miskin dibantu. Lagi apa? Orang buta nak mohon jalan, pimpin. Buat kebaikan pada orang lain ya. Itu apa yang ketiga ya. Bahawa engkau membuat sebarang pekerjaan yang dapat memberi kebaikan pada orang-orang Islam dan dapat menggembirakan hati orang-orang yang beriman, atau engkau menolong orang yang soleh, orang soleh-soleh. Pergi rumah Tok Guru, bantu dia, apa buat ya? Bukan Tok Guru jauh, Tok Guru yang dekat-dekat lah, orang masjid juga. Kalau Tok Guru di mana? Di kampung, tak payah di kampung apa je benar. Nah ini Tok Guru dekat ini. Di Kuala Parit umpamanya ada Tok Guru, pergi tengok kebajikan dia. Itu berkhidmat kepada para ulama dan ahli sufi, artinya ahli-ahli ibadat yang mengamalkan tasawuf, namanya sufi ya. Kalau lelaki panggil sufi, kalau perempuan panggil apa? Sufiyah. Ada apa nama Sufiyah? Itu orang sufi tu, mengamalkan tasawuf. Cari. Dan ahli-ahli agama, ustaz-ustaz, ustazah sebagainya. Dan berulang alik di dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Ulang alik, tengok apa keperluan dia. Berkhidmat dengan Tok Guru ni masuk pahala je tau. Ayah saya dulu, tahu, bapak saya dulu. Ngaji tak mau dapat, ngaji tak mau dapat, ngaji tak mau dapat. Orang yang dapat dia tak dapat. Nangis je di depan Tok Gurunya. Tok Guru ni situ juga dulunya. Dia pun membantu juga. Namanya Tuan Haji Taib. Anak itu Tok Guru saya, anak Haji Taib tu. Namanya Ustaz Hamid. Dua-dua dah tak ada. Dia pun tanya pada ayah saya. Ini yang cerita ni bukan ayah saya ni, yang cerita tu kawan dia. Kawan sama ngaji dengan dia. Tanya ayah saya, kenapa kamu menangis Jad? Ayah saya namanya Mat Jad tau. Ada orang panggil Mijat. Kenapa kamu menangis ni Jad? Entahlah Ustaz, entahlah Tuan. Kan bagi Tok Guru Tuan tu. Saya ni tak mau dapat, ngaji tak mau dapat, mana ni tak mau dapat. Kata Tok Guru ni senang aja kata. Kamu hari basuh tangga aku ni. Basuh tangga aku je. Masa dulu rumah kita bertangga kan. Nak naik tu kena basuh kaki dulu, keadaan kotor tangga tau. Dia membuat hari-hari basuh tangga. Ya, dah 2-3 bulan lepas tu dia ada orang yang paling banyak dapatnya. Ngaji dia dulu dapat, ilmu dia dapat dulu. Dia lebih baik daripada kawan-kawan yang lain. Itu berkhidmat dengan Tok Guru ya. Jadi siapa nak berkhidmat dengan Tok Guru itulah, InsyaAllah akan diberi berkat. Bila berkat, mudahlah dia menjalankan kehidupannya. Perempuan dari Tok Guru dah, tuan-tuan dari Tok Guru dah berkhidmat dengan Tok Guru. Yang dekat-dekat ni lah, susah pergi kampung, tak payah lah. Itu dia berkhidmat dengan Tok Guru. Bawakan bagnya, lagi apa? Betulkan kasurnya. Dia nak naik-naik itu bagi minum, baginya dan sebagainya.
Itu firman yang teguh. Ulama ya, dan ahli sufi dan ahli-ahli agama dan orang ahli dalam menunaikan hajat mereka itu, atau berusaha untuk memberi makanan kepada fakir, kepada orang fakir. Kau fakir? Fakir itu orang apa kerana apa tak ada. Di sini ada orang fakir tak? Makan tak ada, apa tak ada. Kalau ada cari, bagi dia makan, bagi dia minum, bagi dia apa sarapan pagi dan sebagainya. Puasa jangan bagi. Ini puasa semua puasa daripada fakir. Bagi. Kalau hamil panggil fuqara, kalau seorang panggil fakir, kalau perempuan fakirah. Dan memberi makanan kepada fakir dan miskin, atau apa? Atau pergi menziarahi orang sakit. Ada dengar orang sakit ziarah. Siapa sakit perut nak masuk hospital, ziarah dia dulu sebelum dia pergi hospital tu. Atau menghantar jenazah kalau dia mati apa buat? Pergi ziarah dia, selenggarakan. Kalau patut mandi mandikan, patut kapan-kapankan, semayang-semayangkan dan bawa ke kubur ya. Jenazah. Maka semuanya itu adalah lebih afdal, lebih baik, lebih utama. Lebih afdal daripada semata-mata ibadah yang sunat. Lebih baik daripada baca Quran. Yang ini lebih baik ni, kerana kita bantu orang. Itu lebih baik daripada ibadah sunat. Kalau buat ibadah sunat, dia je dapat pahala. Baca Quran dia dapat pahala, zikir dapat pahala, maya sunat dapat pahala. Tapi kalau bantu orang tu dapat faedahnya. Faham betul saya ni? Kita bantu bagi miskin, dapat ada faedahnya. Dapat faedah. Kita bantu orang orang buta menyeberang jalan macam mana? Dapat faedah lah. Seronok dah ada. Seronok Kalau kita seorang dulu, kita je seorang dapat pahala. Dan yang kulit dulu seorang pahala. Kata Nabi apa? Khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang sebaik-baiknya. Lebih baik daripada sembahyang, lebih baik daripada zikir, lebih baik daripada baca Quran, lebih baik daripada ibadah-ibadah yang lain. Itu dia. Bagi bantu orang yang tu yang lebih baik daripada sembahyang sendiri. Afdal, lebih afdal daripada semata-mata ibadah yang sunat sahaja. Kerana amalan yang seperti ini selain daripada sebagai satu ibadat, juga merupakan pertolongan kepada orang lain. Itu kalau yang ketiga ya. Jadi maknanya yang ketiga itu cari dapat bantu orang lain. Tak kira dapat bentuk orang tuan. Ingat tu, yang pertama tadi apa? Mesti hadir dalam majlis ilmu. Yang kedua apa buat? Penat ngajarnya lupa belakang. 4 ni. Yang kedua apa? Buat ibadah-ibadah yang sunat. Seperti apa? Mayang, seperti zikir, seperti tahlil, baca Quran dan sebagainya. Yang ketiga, tolong orang yang memerlukan pertolongan. Mana yang memerlukan bantuan kita bantu. Orang miskin bantu, orang cacat bantu. Apa saja memberi bantuan kepada orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang nak baca. Apa dia yang keempat? Ada perkara yang keempat. Jikalau engkau tidak dapat berbuat salah satu daripada 3 perkara yang tersebut tadi, tak ada baca ilmu, tak ada zikir tidak, ataupun dah habis zikirnya sekejap aja, tak ada lama-lama. Ada apa? Orang fakir pun tak dapat nak tolong. Tak ada orang fakirnya. Ke masjid ni semua orang kaya-kaya belakang, semua sihat-sihat belakang, tak ada yang sakit dan sebagainya. Jadi tak ada lah, nombor 3 tak ada. Jadi boleh buat perkara untuk diri sendiri. Yang itu apa? Berbuat salah satu daripada 3 perkara yang tersebut tadi, maka berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri. Seperti apa? Buat kerja sendiri lah. Apa kerja sendiri? Berkebun, lagi menjaga, lagi menjahit, lagi memasak dan sebagainya.
Buat kerja sendiri. Menyakit boleh tak? Boleh. Berkebun boleh tak? Boleh. Buat ternakan boleh tak? Macam Hasnon ni buat ternakan, ada kambing ya. Dia buat ternakan sendiri. Boleh tak? Boleh. Menyakit boleh tak? Udah diam. Tak tahu nak menyakit? Menyakit lah apa-apanya. Nasi lemak boleh. Apa? Bihun goreng boleh, mi goreng boleh. Menyakit dah. Cubalah. Untuk usaha sendiri. Berkebun boleh, berikan boleh, pergi mancing di sungai boleh dan sebagainya. Untuk dirimu sendiri dan keluargamu, sedangkan orang ramai selamat dari sebarang gangguanmu. Kalau menjaga jangan nipu-nipu orang. Kalau berkebun jangan meneroka tanah orang lain. Kalau menternak jangan binatang itu pergi kebun orang lain ya, dan sebagainya. Jangan orang lain susah kerana kita. Jadi selamat daripada sebarang gangguanmu, dan mereka juga selamat daripada bahaya lidah. Jangan kau je pergi kedai kopi je kau je. Buat kedai kopi sembang je, ngumpat orang tu berjam-jam. Udah zuhur baru berhenti. Ada tak jenis orang apa tu? Asyik sembang kedai kopi je, ngumpat pemimpin aja lah, mengumpat AJK masjid lah, mengumpat JKK kampung kan. Jangan kau tu. Buat benda yang berfaedah. Jangan ada gangguan lidah kamu tu. Lidah jaga benar. Sekarang ni orang mengumpat tak payah pakai lidah lah. Pakai apa? Pakai jari je. Pakai jari boleh mengumpat. Dapat dosa tau. Sama ini handphone ni. Boleh mengumpat tak melalui handphone? Boleh. Boleh tak keluar gambar-gambar yang tak tentu halal dalam handphone ni? Macam-macam jenis gambar boleh keluar ya. Jadi jangan buat apa tu. Biar buat benda yang berfaedah. Mana dia? Dan agamamu, maksudnya bahaya dari gangguanmu, dan mereka juga selamat daripada bahaya lidah dan tanganmu. Dan agamamu pula selamat, iaitu apabila engkau tidak terlibat dengan sebarang kemaksiatan. Jangan buat benda-benda maksiat. Jangan mencuri. Pantang lupa orang kaya sudah curi. Ya dah. Selalu orang curi dia kaya bila? Ketika orang sembahyang Jumaat. Orang pergi sembahyang Jumaat, dia pergi curi kaya. Kecil ke? Ada satu orang tu, dia ada kebun dukung. Tu dukung. Dukung tu. Yang kepala sat tu. Tapi mana? Cadangnya nak kutip dukung macam tu bawa lori. Jangan cuma habis dah kerja dia orang. Dahsyat orang sekarang ni tau. Ada yang nuai padi pun juga. Nak pergi nuai padi semua dah kena tuai. Jangan buat apa tu. Itu menyusahkan orang lain. Apabila engkau tidak terlibat dengan sebarang kemaksiatan, maka dengan itu engkau akan dapat mencapai darjat ashabul yamin. Apa ashabul yamin? Golongan kanan. Tidak ada golongan kanan. Yang baik yang kanan ke kiri. Esok kita akan menerima kitab. Semua orang lepas dihisap, bercek, semua akan dapat kitab. Keputusan hisap juga. Esok yang keputusan. Cara menerima kitab tu ada 3 cara. Yang pertama dengan tangan kanan. Yang kedua dengan tangan kiri. Yang ketiga tadi apa? Cucuk dada. Tembus ke belakang, ambil dari belakang. Yang mana dah? Mana dah? Kanan ya. Kalau dari kanan tanda bahagia tu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang ringan, dan dia kembali kepada keluarganya dengan penuh kegembiraan.
Gembira betul. Paling membahagiakan, paling menggembirakan ialah apabila kita, isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu-menantu kita semua masuk syurga. Satu keluarga. Semua masuk syurga. Itu yang paling menggembirakan. Bukan semua orang dapat tau. Nabi-nabi pun dia tak dapat tau. Rasul-rasul ada yang tak dapat. Nabi Nuh dapat tak? Nabi Nuh kenapa tak dapat? Ada dah anak-anaknya masuk neraka? Ada yang tak beriman. Ada seorang rasul tu isteri je tak dapat. Siapa? Siapa tahu? Kuis perdana pagi ni. Isteri je tak dapat. Siapa nama rasul tu? Nabi Lut. Nabi apa? Nabi Lut. Isteri tu tak beriman. Kafir. Masuk neraka. Kalau kita dapat semua yang masuk syurga, itulah yang paling menggembirakan. Kalau boleh sekampung yang masuk syurga belakang, semua orang kampung kita belakang ya. Cerai. Baik, itu yang apa 4 perkara tadi ya. Maka 4 perkara inilah segala derajat dalam agamamu. Selain daripada itu hanyalah hanyalah tempat permainan, ya, tempat permainan syaitan, yaitu bahawa engkau mengerjakan sesuatu yang dapat meruntuhkan agamamu. Waliyadzubillah, minta lindung, kami minta lindung dengan Allah. Waliyadzuti, kami minta lindung billah dengan Allah. Atau menyakiti hamba daripada hamba-hamba Allah, atau menyakiti hamba daripada hamba-hamba Allah. Dia saja nak bagi sakit orang tu, menjadi susah orang tu, itu menyakiti namanya. Maka ini adalah perbuatan golongan yang binasa. Kenapa binasa? Maksud neraka kan binasa lah. Dan hendaklah engkau menghindarkan diri daripada mereka itu. Dan ketahui olehmu bahwasanya seorang hamba tidak dipandang, hamba itu hendak dipandang dari sudut agamanya. Tengok orang tu, manusia itu tengok agama dia. Ada terbagi kepada 4 darjat. Manusia itu dari segi agama ada 4 tingkat, 4 kategori. Yang pertama salim. Salim tu apa? Selamat. Dia buat yang wajib, buat yang sunat, tak buat yang haram, tak buat yang makruh, itu salim ya. Itu selamat. Yaitu orang yang selamat, yaitu orang yang hanya mengerjakan fardu dan meninggalkan maksiat. Yang sunat tak buat, yang wajib aja. Mayang zuhur, mayang asar, mayang maghrib, mencuri dah, nyemuk kain ke tengah dada dah. Tak ada buat maksiat. Dia selamat. Tapi yang sunat-sunat tak buat. Tahiyatul masjid tak buat, duha tak buat, tarawih tak buat. Kerana sunat je. Bila kamu tak tahan tarawih, sunat kan wajib ni. Dia buat yang wajib-wajib je. Itu dia panggil salim. Kalau perempuan, salimah. Selamatlah tapi tak ada pangkat. Tahu tak ada pangkat? Tahu ke apa benda tak ada pangkat? Tak dapat keistimewaan di sisi Allah tu. Dia kata selamat je, tak masuk neraka. Okeylah selamat tu ya. Yang pertama namanya apa? Salim. Yang kedua robih. Robih itu punya ada untung. Robihun ya. Robih artinya orang yang beruntung. Ya. Baik orang yang untung apa? Orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan yang maksiat, dan menambah pula dengan membuat bermacam-macam ketaatan yang sunat. Itu orang yang robih, untung. Semayangnya zuhur, semayang qabliyahnya betul, ba'diyah semayang juga zuhur. Tuan-tuan dan perempuan semayang zuhur, qabliyahnya berapa rakaat? Berapa rakaat? Sebelum zuhur berapa? 4 rakaat sunat itu, 4 rakaat tu. Lepas zuhur, lepas wajib 4 rakaat lagi. Itu zuhur.
Asar, sebelum asar berapa rakaat? 2. Sekali lagi, orang sini Pak. Sebelum asar berapa rakaat? Dah tak jawab, tak bayang tu. Sebelum asar berapa rakaat? Patutnya, berapa? 4. Siapa semayang asar, sunat asar sebelum dia semayang fardu tu 4 rakaat, dia selepas dijamin lepas daripada neraka. Siapa tak nak? Tak ada. Kata kalau nak, buat je. Berapa rakaat? Berapa rakaat? 4. Sebelum asar. Sebelum maghrib? 2. Betul 2. Ini ada orang tak semayang sebelum maghrib. Nah, jawab tengah azan ni, cuma tak kecil. Bersembang ke tengah azan tu. Ini semayang, patutnya semayang. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kerana itu Nabi suruh. Ya, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Semayang kamu sebelum maghrib, semayang kamu sebelum maghrib. 3 kali sebabnya. Kemudian di ujung tu kata dia liman sya'a, barang siapa yang menghendaki. Siapa yang tak semayang? Tak nak tak apa. Sebelum maghrib ya. Sebelum isya, sebelum isya, sebelum isya 2. Isya 2. Lepas isya 4. Ini kata 2, saya kata 4. Lepas isya apa? 2 ke 4? Patutnya 4. Siapa semayang selepas isya 4 rakaat, tak ada tahiyat awal. Jangan duduk tahiyat awal tu. Yang rakaat ketiga tu terus panggil aja. Dia dapat pahala seolah-olah dia berada di malam Qadar. Dapat pahala Lailatul Qadar. Nak kata tak? Macam Lailatul Qadar. Jadi lepas isya tu, sahaja aku semayang sunat isya 4 rakaat kerana Allah Taala. Apa tu? Rakaat tambah rakaat 2. Rakaat ketiga jangan duduk tahiyat awal dulu. Terus naik pakai rakaat ketiga. Itu nak rakaat 4. Dapat pahala Lailatul Qadar. Pahala Lailatul Qadar berapa banyak? Nak tanya 2 boleh? 2. 2 kali lah. 2 salam. Boleh, tapi tak dapat dah fadilat Lailatul Qadar tu. Sah dapat pahala, tapi tak ada istimewa pahalanya. Sedangkan Lailatul Qadar tu kalau bertembung dengan kita, pahalanya macam mana? Perempuan, hendak kita nak Lailatul Qadar ni buat Ramadan ni, pahala macam mana? 1000 bulan. Pandai 83 tahun. Hendak kita nak 83 tahun. Jadi kalau dia semayang isya 4 rakaat, tak ada tahiyat awal, nak terus je 4 rakaat tu, dia dapat fadilat seolah berada di malam Qadar, di Lailatul Qadar. 1000 bulan punya pahala. Nak ke sana? Nak ke sana? Nak ke sana? Nak ke sana? Sana. Nak ke sana? Buat itu dia. Garam benar. Turun dia, boleh buat. Ya. Mana gede? Salim tadi. Mana gede hilang? Menunaikan yang fardu. Dan meninggalkan yang maksiat dan menambahkan dengan pula dengan membuat bermacam-macam ketaatan yang sunat. Yang kedua tadi. Yang ketiga khosir, bukan khosir. Khosir apa? Rugi, orang yang rugi. Modal RM5, jual RM2, untung tak rugi. Lagi, modalnya RM5, betul jual RM2. Rugi ke untung? Rugi lah. Tapi nak rugi ke tak? Jadi kalau rugi esok, masuk ke mana? Jadi 2 tempat masuk, satu syurga, satu neraka. Kalau rugi ke mana? Neraka, siapa nak? Siapa nak angkat tangan? Lantak je kita ada hari yang sampai masuk pakai. Angkat tak? Jadi, kalau boleh jangan sekali-kali masuk neraka. Jangan jadi rugi ya. Itu dia khosir namanya. Artinya orang yang rugi. Iaitu orang yang taksir. Apa taksir? Lalai. Lalai.
Orang yang lalai dalam sembahyang, lalai dalam puasa, lalai dalam mengaji dan sebagainya, lalai aja. Cari ke waktu. Yang subuhnya pukul 8 pagi. Betul. Zuhurnya pukul berapa? Pukul 5. Asarnya pukul 8. Maghribnya pukul 10. Isyaknya subuh tu. Kalau pukul 12 betul lagi tu. Subuh tu datang subuh macam itu lalai namanya. Orang yang lalai dia dikira dia dapat apa? Cerita tadi yang tanya tadi, dia akan dimasukkan dalam satu tempat namanya wail. Ada nanya tadi, mereka puan tadi nanya kan, wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nak wail lah bagi mereka yang sembahyang tapi lalai dalam sembahyangnya. Jangan wail ya. Wail itu contohnya perempuan, dengar dulu. Dia satu lembah dalam neraka Jahannam. Nerakanya Jahannam. Ada satu lembah namanya wail. Yang wail itu dia, kalau saya kubur terbang dari tepi ke tepi, memakan masa 500 tahun penerbangan. 500 tahun baru sampai dari tepi ke tepi. Yang namanya wail. Sampai tak? Sampai tak kan? Nanti awak ayah dah kata. Nama saya Midah pula. Ini Midah ni. Akhirnya jual. Untuk orang yang lalai dalam sembahyangnya, untuk orang yang tipu timbang, untuk orang yang mengumpat-ngumpat dan sebagainya. Jual. Wailul likulli humazatil lumazah. Maka wail bagi mereka-mereka yang mengumpat dan mementingkan harta dunia. Jual. Wailul lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Atau wail bagi mereka-mereka yang mendustakan agama. Pasal cakap dusta asal dekat surga nanti masuk wail dan sebagainya. Jadi itu wail ya. Baru ingat tadi soalan tadi. Itu lalai tadi. Itu namanya apa? Khosir. Artinya orang yang rugi. Yaitu orang yang taksir atau cuai. Daripada membuat yang fardu, tak ada buat yang fardu langsung tinggal. Itu orang cuai. Pergi lagi. Maka jikalau engkau tidak dapat menjadi orang yang robeh, maka berusahalah supaya menjadi orang yang salim dan jangan jadi orang yang khosir. Itu tiga pangkat ya. Yang pertama apa? Salim. Yang kedua robih. Yang ketiga khosir. Paling kawannya jangan apa dah. Itu orang biasa ya. Dapat semua yang wajib aja. Itu salim ya. Maka jika engkau tidak dapat menjadi orang yang robih, orang yang untung, maka berusahalah supaya menjadi orang yang salim. Dan janganlah jadi orang yang khosir. Dan seorang hamba itu dipandang pada sudut pergaulannya daripada orang lain. Terbagi pula pada tiga derajat. Tadi 4 katanya, tapi sebenarnya 3 ya. Tadi anda ketahui oleh mu bahawa seorang hamba itu dipandang dari segi agamanya terbagi pada 3 juga. Yang tadi bertiga juga. Ini pun 3 bagi juga. Itu minggu depan nak kita baca yang tu ya. Cukup maksudnya dah 10.30 dah. Cukup dah? Sekali lagi, cukup ke dah? Besar buai lah. Memang dah kutang aja ya. Dah rasa lemat kan rupanya. Dah dengar tak dengar aja dah. Baik. Ini yang minggu depan ya. Yang ini 3 kita. Nak jadi apa? Salim, robih, lagi satu khosir. Nak mana? Nak salim aja. Nak robih. Robih tu apa? Untung. Salim, selamat. Jadilah kalau salim pun ya, tak masuk neraka. Tapi tak dapat pangkat. Tak dapat keuntungan. Tapi dapat robih pun boleh dah ya, dapat salim pun boleh tahan. Jangan jadi khosir.
Khasis apa? Rugi. Di dunia pun dia menderita, dalam kubur kena seksa, bangkit dari kubur diseksa dalam neraka. Itu tak nak. Alright. Itu cara kita nak bertindak selepas sembahyang zuhur ya. Ada 3 peringkat tu. Ingat tu. Tajuk tu. Yang pertama salim, yang kedua Robih terus. Robih. Robih. Ini Robih. Yang ketiga Khasim. Itu akan datang. Yang 3 lagi tu akan datang kita baca insyaAllah. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak tanya? Itu bukan syurga. Itu jalan menuju ke syurga. Syurga itu juga. Tapi ada jalannya untuk orang puasa je. Namanya Ar-Rayyan. Dia jalan tu. Orang lain tu bilang itu. Orang lain kena menuju syurga nun. Pusing-pusing. Ini Ar-Rayyan tu special passage kata orang putih. Jalan yang special menuju ke syurga. Namanya Ar-Rayyan. Bagus soalan tu ya. Syurganya macam tu jugalah. 8 syurga tadi. Firdaus, Adnin, Ma'wa, Darussalam, Naim dan sebagainya. Tapi jalan menuju itu. Ada jalan yang spesial, jalan yang utama. Namanya Ar-Rayyan. Bukan Rayyan ya, Ar-Rayyan. Lagi? Ustaz sambung minggu depan saja. Kita sendirilah. Cuma nak jaga hati orang lain. Kita seolah-olah macam kita ikut imam lah. Tapi hati kita tu kita tak ikut imam. Tapi pandai-pandai lah pandai-pandai lah adjust ke orang putih. Pandai-pandai lah apa namanya membetulkan gerak kita tu. Bila baca tu dah habis imam tu dah rukuk baru kita rukuk. Rukuk tu lambat sikit bacanya. Bila imam tidak baru kita jelas. Itu untuk menjaga hati keliling tu. Tapi kita tak ikut dia. Dalam hati kita tak ikut dia ya. Kita ikut cara kita saja. Sendirilah. Setakat yang mula-mula dapat. Cuma setelah dia berakah dia sendirilah. Kalau ikut tak sah. Kalau ikut juga tu imam tu tak betul baca dia umpamanya dah tak sah. Mana dah? Tak dapat pahala ke tak sah. Mana dah? Tak dapat pahala jemaah tadi ke atau tak sah sembahyang. Mana dah? Tak dapat pahala jemaah dia. Tapi sah lah. Faham ke saya tu? Kalau ikut juga tak sah. Kenapa? Kita tahu dia memang ada kesilapannya. Banyak tu. Fatihah tak betul. Ya. Boleh kan? Dapat pahala qada. Boleh lah tu. Dia pun tahu pun. Jangan apa aku kena qada, aku bukan sembahyang wajib dah. Boleh. Dapat pahala qada. Betul tu. Tapi kalau kita tak sembahyang, boleh tak? Kalau kita tak sembahyang, boleh tak? Boleh juga. Kerana sembahyang kita tadi dah jamak, dah sah ya. Dia dah sah, boleh tu. Jadi kalau kita semayang dengan ayat yang sama, macam kita semayang hajat, semayang hajat atau rakaat, 2 salam, tapi ayat dia sama, ayat kursi ke, ayat kursi pertama 2 bola, ataupun ayat Yasin pertama, yang kedua ayat Yasin. Boleh ke tak boleh? Boleh, asalkan dia syaratnya ada situ. Dia dapat pahala sunat. Ayat tu bukan wajib. Sunat ya. Jadi boleh tak? Boleh.
Coba rakaat tu. Yang pertama, rakaat pertama bacanya ayat kursi. Yang kedua bacanya surah Al-Ikhlas. Kemudian mayang lagi satu. Baca lagi. Rakaat yang pertama ayat kursi. Rakaat yang kedua surah Al-Ikhlas. Dah habis tu mayang lagi nombor 3. Ayat yang sama juga. Boleh tak? Boleh. Yang tak betulnya langsung tak semayang. Faham kan? Bagus lagi. Bagus, alhamdulillah. Semua nama. Hebat ibadah mereka. Sunat hajat lah, jamak qasar lah. Nampak? Macam itulah bahagialah saya dapat murid-muridnya rajin beribadah. Mana yang cari? Hanya ada di Masjid Pulau Tiga Kiri. Kampung mak saya. Ni kampung mak saya tau. Cuma saya tak ada besar sini. Okey, lagi? Sini? Ada soalan? Tiga. Tiga. Paling ringkas dan paling afdal 3. Satu sah, tapi tetap afdal. Bukan tak ada keutamaan. Tetap afdal. Yang utamanya paling sikit 3 kan? Satu sah. Kalau banyak dapat. Tapi tak ada besar banyak dah. 3 rakaat tu. Tak banyak 3 rakaat. Tak banyak lagi 5. Witir. Nak banyak lagi 7 sampai 11. Boleh ya? Tapi tak ada, saya pun tak nak buat yang 11. Selalu buat yang 3 je. Faham kan? Lagi? Lagi? Kalau Ustaz, kalau kita semayang sunat selepas Isya, kita baru buat sunat takbir Al-Fatihah yang last. Lepas itu kita semayang lagi satu sunat boleh? Boleh? Tapi udah witir. Udah witir tak lagi dah habis. Ada ulama mengatakan boleh. Ada ulama mengatakan tak boleh. Jadi ada dua-dua mengatakan tak boleh tu. Ambil yang mana? Ambil yang boleh ke ambil yang tak boleh? Ambil yang nak buat ke ambil yang tak payah buat? Ambil dia yang tak payah buat. Tak payah buat ya. Kalau kita dah sembahyang witir bersama jemaah ni. Tapi ada ulama mengatakan boleh. Boleh dua kali witir. Ada pula ulama mengatakan jangan diganjikan dah. Kerana witir tu boleh 2 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 dan sebagainya. Boleh sampai 11. Jadi buat dua boleh. Namanya witir juga. Pasal tadi 3 kan? Berjemaah tu 3. Tambah 2. Jangan buat 3 pula lah. Kalau 3 tambah 3 jadi 6. Kalau buat 2 jadi 5. Berarti ganjil juga dah. Tak apa. Ada orang mengatakan begitu. Yang tak betul ya? Tak sebuat. Itu tak betul ya? Bagus soalan tu lagi. Udah sama witir sini. Bayang tahajud aja lah. Tak payah witir lagi. Kalau nak buat witir juga macam tadi lah. Genap kan, jangan ganji ya. Lagi? Tengok 3 orang sini je dulu. Kau sana dia apa je? Tak ada tanya. Ini lagi dia. Okey, udah. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf lah ya. Tu negara menor mana buat. Memang dia perangai yang begitu. Mana kira kan? Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan dalam hidup kita. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fadhal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.